Assalamualaikum, saya Azra Nadira binti Abdul Muhammad bersama ahli kumpulan saya iaitu Ani Sofia binti Kadir dan Nurdini binti Muhammad Mozi. Tajuk yang kami pilih ialah letusan gunung berapi. Seperti yang kita tahu, aktiviti gunung berapi merupakan fenomena alam semula jadi yang banyak memberi kesan kepada alam sekitar manusia dan juga fizikal, sama ada positif atau negatif. Gunung berapi juga merupakan lubang atau rekahan yang terdapat pada permukaan bumi atau pada kerak bumi. Letusan gunung berapi ini juga boleh berlaku di mana-mana sahaja apabila ia meluahkan isi perut bumi keluar permukaan bumi. Hal ini terjadi kerana batuan-batuan dan mineral yang terdapat dalam kerak bumi tersebut akan mencair disebabkan oleh suhu yang tinggi di dalam kerak bumi tersebut, di mana batuan-batuan yang mencair itu akan keluar ke permukaan bumi dan dikenali sebagai magma. Oleh itu, terjadinya fenomena alam semula jadi iaitu letusan gunung berapi. Melalui video ini, kita akan dapat melihat lebih lanjut lagi mengenai letusan gunung berapi seperti proses, kesan, dan sebagainya. Letusan gunung berapi ini terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua plat di mana pertembungan ini menyebabkan salah satu plat tersebut telah terjunam ke bawah. Zon yang terbenam ini akan mencair kerana suhu yang sangat panas di bawah kerak bumi tersebut. Bahagian yang mencair ini akan menambah lagi magma di mantel dan seterusnya mengalir keluar ke permukaan bumi. Magma yang keluar akan dikenali sebagai lava. Kebanyakan magma juga terbentuk kira-kira 80 km hingga 160 km di bawah permukaan bumi, di mana magma yang panas akan naik ke permukaan bumi disebabkan tekanan dan kurang tempat daripada batuan di persekitarannya. Maka terjadinya letusan gunung berapi yang dipanggil sebagai titik panas. Seterusnya adalah faktor yang menyebabkan letusan gunung berapi. Faktor yang pertama adalah keadaan di bawah ruang magma. Ianya berkaitan dengan pembentukan magma baru. Ini kerana apabila magma baru bercantum dengan magma yang lama yang sudah ada di dalam kebuk magma akan menyebabkan lebihan isi batu. Maka lebihan tersebut terpaksa dikeluarkan. Faktor yang kedua pula adalah keadaan di dalam ruang magma. Ini berlaku apabila magma terhablur akibat suhu menurun dan tenggelam ke dasar ruang magma. Maka ianya akan menolak magma yang tinggal di atas dan meningkatkan tekanan pada ruang permukaan. Dalam hal ini, letusan akan berlaku jika penutup ruangan tidak dapat menahan tekanan tersebut. Faktor yang terakhir pula berkaitan dengan keadaan di luar ruang magma atau permukaan gunung. Salah satunya adalah perubahan pasang surut air apabila berlakunya fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Kejadian gerhana ini akan menggalakkan gunung berapi meletus kerananya ia akan meningkatkan tekanan kepada gunung berapi tersebut. Seterusnya ialah kesan berlakunya letusan gunung berapi. Terdapat dua kesan berlakunya letusan gunung berapi iaitu kesan baik dan juga buruk. Antara kesan baik terjadinya letusan gunung berapi ialah yang pertama kepada aktiviti pertanian. Gunung berapi yang mengeluarkan lava bas gunung berapi kaya dengan pelbagai mineral. Contohnya seperti mineral sulfida. Mineral yang terkandung dalam tanah gunung berapi ini adalah sangat sesuai untuk pertanian kerana ia dapat menjadikan tumbuhan lebih subur. Contohnya seperti di Jawa iaitu kawasan gunung berapi diteres untuk penanaman padi. Yang kedua, kepada aktiviti perancunan. Gunung berapi dapat menghasilkan mata air yang panas dan juga geyser. Ia akan membentuk kawah gunung berapi yang amat besar dan menyebabkan terwujudnya tasik-tasik yang besar dan juga luas. Keadaan ini dapat menjadi daya tarikan kepada pelancong sama ada dari dalam atau luar negara. Contohnya seperti di Danau Toba di Sumatera. Seterusnya ialah kesan buruk terjadinya letusan gunung berapi. Yang pertama ialah menyebabkan kematian atau masalah kesihatan.
Aliran lava yang laju yang turun dari gunung berapi boleh menyebabkan penduduk yang tinggal di kawasan sekitar tidak sempat untuk menyelamatkan diri dan menyebabkan mereka terkorban. Yang kedua ialah debu-debu yang terhasil akibat letusan juga mengandungi asap-asap berbahaya seperti gas karbon monoksida yang boleh menyebabkan masalah sesak nafas kepada manusia dan juga hidupan lain. Kedua, menyebabkan masalah ekonomi. Para pelancong sama ada dari dalam atau luar negara akan merasa takut untuk melancong kerana mereka risau terhadap keselamatan dan kesihatan mereka sewaktu bercuti di kawasan yang berhampiran dengan gunung berapi tersebut. Tambahan pula, debu-debu yang menutupi sesuatu kawasan, contohnya kawasan pertanian juga akan menyebabkan kerugian kepada petani dalam jangka masa tertentu kerana tanaman mereka telah dilitupi oleh debu. Pihak kerajaan pula terpaksa mengeluarkan dan menanggung kos untuk melakukan baik pulih bagi kemusnahan atau kerosakan yang berlaku. Contohnya akibat kemusnahan infrastruktur, pengangkutan atau kemudahan awam. Jelaslah bahawa letusan gunung berapi dapat memberi manfaat baik kepada kita walaupun ianya menyebabkan kemusnahan yang besar kepada kita dan hidupan. Namun, sebab itu kita perlu mengambil langkah-langkah berjaga agar kita dapat mengurangkan risiko gunung berapi.